class. I'm teacher Halimah. Okay, today we are going to learn partition numbers. So, at the end of the lessons, pupils can partition the numbers according to place value or digit value. Okay, class. So, to start our lesson today, okay, teacher akan beritahu dulu steps apa yang akan kita buat hari ni. So, first, teacher akan beritahu dulu tentang introduction, sedikit pengenalan tentang topik kita dari sebuah partition number. What is a partition number? And then kita akan tengok beberapa example, contoh. Okay, kemudian kita akan buat praktis sedikit bersama-sama. And last one, kita akan buat, teacher akan bagikan soalan untuk semua murid buatlah, DIY and do it yourself. Alright? Okay, class, now we go to the introduction about partition number. So, what is partition? So, partition ni ialah dalam bahasa Melayu kita panggil dia ialah cerakin. Okay, bahasa Melayu sebut cerakin. So, in English we call it partition. Maksudnya ialah kita pisah-pisahkan satu nombor. For example, like kalau teacher bagi nombornya ialah 123. So, kita nak pecah-pecahkan dia mengikut rumah masing-masing. Okay. So, ingat dulu masa kita last week, kita belajar tentang place value and digit value. So, kita ada 3 rumah jiran. Kita ada 3 rumah jiran. Di mana kita ada jiran yang pertama, iaitu jiran yang dipanggil ones. Kita ada jiran yang kedua yang kita panggil sebagai tens. Dan kita ada jiran yang ketiga yang kita panggil sebagai hundreds. Okay. So, partition ni kita nak bagi-bagi, nak suruh dia balik semula ke rumah masing-masing. Okay, sama ada dalam bentuk, kita pecahkan dia, cerakinkan dia, partitionkan dia dalam bentuk place value. Ataupun kita cerakinkan dia, partitionkan dia dalam bentuk digit value. So, ingat balik last week, teacher ada sebut tentang apa tips yang senang nak ingat tentang place value and digit value. Place value selalu kita bayangkan tentang rumah. Bila rumah, kita akan sebutkan tentang tempat-tempatnya, nama jiran-jiran tersebut. Manakala digit value, teacher ada buat nombor ni. Okay, ingat balik semula. Membayangkan tentang digit, tentang nombor-nombor, angka-angka. Okay, di mana kat mana yang ada 1 zero, kat mana yang ada 2 zero dan yang mana tak ada zero. So, ingat balik ni semua. So, apa yang teacher nak semua orang buat ialah open your textbook page 16. Tengok pada muka surat 16. So, sama-sama kita nak tengok hari ini apa yang akan kita belajar tentang partition numbers. Alright? Alright, class. So, kita pergi next ialah tentang, okay, if you look in your textbook page 16, dia bagi kamu satu contoh, that is 182. So, 182, dia suruh kamu partitionkan nombor ni. Okay, pecah-pecahkan dia, cerakinkan dia. So, teacher akan tunjukkan cara contoh bagaimana untuk kita nak cerakinkan atau kita nak partitionkan this number. Okay, according to sama ada dia minta place value ataupun digit value. Okay, so teacher ada numbernya ialah 182. So, ini nombornya tadi, 182. So, teacher akan pecahkan. Ingat, last week kita dah belajar bahagikan mengikut rumah jiran masing-masing. Okay, kita ada rumah yang belakang sekali. Rumah pertama, that is a rumah ones. Kemudian kita ada rumah yang kedua, that is a rumah tens. Dan rumah yang ketiga, that is a rumah hundred. Okay, ingat masing-masing ulang kaji balik semula je ni tentang place value. So, ingat, ini
rumah nombor 1, ini rumah nombor 2, ini rumah nombor 3. So, ini rumah nombor 1, ini rumah nombor 2, ini rumah nombor 3. So, kita nak transferkan this number 108 tu ke rumah masing-masing. So, number 2 akan pergi ke rumah nombor 1 sini. Okay, so kita akan tulis sini tu. Okay, A akan pergi ke rumah nombor 2. Sama. So, kita tulis X kat bawah. And 1 akan pergi ke rumah nombor 3. Rumah nombor 3. So, 1 masuk sini. Okay. Jadi, bila kita dah tahu rumah-rumah dia, kita boleh tulis dia dalam bentuk place value. Okay. Bila dia suruh partition this number according to place value. So, kita akan tulis seperti ini. Place value Kita akan tulis. Kita akan mulakan dengan yang paling depan sini. So, 1 apa? So, tengok dekat atas ni. 100. Kita tuliskan balik semula. Okay. Plus. Jangan lupa letak tanda plus. Plus apa? Nombor yang kedua ialah 8. Okay. 8 apa? Tengok atas. That is a tens. Plus. Nombor yang ketiga. 2. 2 apa? Tengok atas sini. That is a ones. So, inilah cara untuk menulis, okay, partition for 182 dalam bentuk place value. Okay, next. Kalau dia minta pula dalam bentuk digit value. Okay, kalau dalam bentuk digit value, okay, ingat balik semula. Last week, teacher ada ajar, bagikan beberapa tips bahawa bila dekat rumah ones, okay, ingat balik dekat rumah ones, okay, dekat rumah ones, tidak ada number 0 di belakang. Bila dekat rumah tens, ini rumah ones, ini rumah ones, tak ada 0. Ini rumah tens. Ada tak 0? Yes. Minggu lepas kita dah ajar ada 1, 0. Kat rumah 100. Ada tak 0? Ada. Ada 2, 0. Kita suruh tambah. Okay. So, tengok sini. 4, 2, 2, 0. Okay. So, macam mana kita nak tulis? So, kita akan mula dari depan juga. Mula dengan 1. Ada tak 0? Ada 2 0 dekat atas ni. So, 2 0. 100 plus 8. Ada tak 0 dekat belakang 8? Ada 1 0. 80 plus 2. Sorry. Plus 2. Ada tak 0 dekat belakang ni? Tak ada. Jadi, ini sahaja jawapannya kalau disuruh partitionkan this number according to digit value. Alright. Okay, next. Apa kata kita tengok pula di bahagian bawah sini. Okay, dia bagikan kita number 697. Okay. So, macam mana kita nak partitionkan this number according to place value or digit value. So, teacher akan tunjukkan caranya. Okay, yang pertama nombornya ialah 697. Okay, sama je caranya. Yang pertama, okay, kita pecahkan mengikut rumah jiran. So, this is ones. Okay, this is rumah tens. And this is rumah 100. Okay, so kita tahu, kita nomborkan rumah-rumah ni. Okay, number 1, number 2, number 3. So, this is rumah nombor 1, rumah nombor 2, rumah nombor 3. So, kita akan bahagikan 7 akan masuk rumah nombor 1. 9 akan masuk rumah nombor 2. And 6 akan masuk rumah number 3. Okay. So,
Satu lagi ialah ingat balik semula kita ada 0. Okey. Tunjukkan kita ada 0 once. Tak ada 0 di belakangnya. Kemudian kita ada tens. Ada 1 0. Dan kita ada 100. Ini kita ada 2 0. So, kalau dalam bentuk digit, dia akan jadi 0. Tak ada 0. Okay, oh sorry, not 0. Okay, number 7. Contoh number 7. Tak ada 0 di belakangnya. Next is 9. Ada tak 0 kat belakang ni? Ada 1 0. So, 90. And 6. Ada tak 0? Ada 2 0. So, dia akan jadi 2 0, 600. So, ada ini hasilnya. Jadi, macam mana kita nak tulis dalam bentuk partition? So, kalau dia suruh buat dalam bentuk place value, dia akan jadi yang ini 600 plus 9. 9 apa? 9 tens plus 7 ones. Ini dalam bentuk place value. Partition dalam bentuk place value. Okey, manakala kalau digit value. Okey, so kalau digit value, kita akan mula juga dari sini. Kita akan mulakan yang bawah. Okey, 600 plus 90 plus 7. So, ini ialah dalam bentuk digit value. Okay. Okay, now kita try tengok. Okay, semua orang open page 17. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, dia suruh kita partitionkan 640. Okay, so 640 ni dia suruh kita partitionkan dalam bentuk digit value and place value. Walaupun dah ada jawapan, tapi Cik akan tunjukkan caranya macam mana kita dapat jawapan seperti yang diberikan dalam buku teks. Okay, alright. So the number is 640. Alright. So sama caranya kita bahagikan mengikut rumah jiran. Okay. Ones, kemudian tens, and 100. Okay. Kemudian jangan lupa kita ada yang kita panggil dia sebagai rumah ones. Tak ada 0. Rumah tens ada 1 0. Kemudian rumah 100 ada 2 0. Alright. Okay. Next kita nomborkan mengikut nombor rumah 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Okay. So kita nak transferkan dia, masukkan dia ke dalam setiap rumah masing-masing. So 0 akan pergi rumah 1, 0 akan pergi rumah 1, 4 akan pergi rumah number 2. Okay. Next is 6 akan pergi rumah number 3. So 6. Okay, kemudian kita nak tengok juga tentang penggunaan 0. So, kita ada 1, ada tak 0 kat belakang? Ini tak ada. Kita ada 4, ada tak 0 kat belakang? Ada 0, 1. So, that is 40. Kemudian kita ada 6, ada tak 0 kat belakang? Ada 2 0. So, 600. Sekarang barulah kita nak tulis, cerakinkan dia dalam bentuk partition. Okay, the first one is kalau dia suruh buat dalam bentuk place value. So, kita akan tulis yang atas ni. Mula dengan 6. 6 apa? Tengok atas. Tulis mula 600 plus. Yang nombor 2 ialah 4. 4 apa? 4 tens plus 0. 0 apa? 0 ones. Alright. So,
Next, kalau dalam bentuk digit value. Okay, so kalau juga kita kena tengok yang bawah sini. So, kita mulakan dengan 600 plus, nombor yang sebenarnya that is 40 plus 0. Okay, so ini dalam bentuk digit value, ini dalam bentuk place value. Kita semak jawapan dalam buku teks, betul tak dia kata kalau digit value ada 600, kita ada 600. Okay, 40, kita ada 40. And 0, kita ada 0. Okay, kalau dia kata place value, kita ada 600. Kita ada 600. Kemudian 4 tens, kita ada 4 tens. And 0 ones. 0 ones. Okay, jadi jawapan kita betul tak? Betul. Okay, jadi ini cara nak menulisnya. Dia dah tunjukkan dekat bawah sini. Next, kita tengok pada soalan seterusnya, that is 703. Okay, dia dah bagikan dalam bentuk partition dalam place value. And why teacher nak apa kata semua cuba pula partitionkan this number according to digit value. Okay, kita semak betul tak apa benda yang ditunjukkan dalam buku teks ini. Alright. Okay. So we go to the next, that is a 703. Kita nak buat semakan betul tak jawapan kita nanti dengan jawapan dalam buku teks. Alright, so sama. That is a 703. Kemudian kita pecahkan mengikut rumah masing-masing. Kita ada 1, 10 and 100. Kemudian kita tulis O, T and H. So yang ini untuk digit value, di mana teacher kena ingatkan balik semula tentang kalau once dia tidak ada 0, kalau tens dia ada 1 0, and hundreds dia ada 2 0. So kita akan transferkan dia mengikut rumah masing-masing. 1, 2, 3 akan pergi rumah 1, 0 akan pergi rumah nombor 2, and 7 akan pergi rumah nombor 3. Okay, so kita sekarang nak tulis dia dalam bentuk place value. Okay, so place value. Okay, so sama. Kita akan mulakan dari depan. 7 apa? 700 plus 0. 0 apa? 0 tens plus 3 apa? 3 ones. Okay, so ini dalam bentuk place value. Mana kalau dalam bentuk digit value. Okay, so teacher tak tunjuk dekat atas ni. So, dia akan jadi seperti ini. Okay. 3. Ada tak 0 dekat belakang? Tak ada. So, next is 0. Ada tak 0 dekat belakang? Ada satu 0. Okay. Next, 7. Ada tak 0? Ada 2 0. So, 7. So, kita akan tengok yang bahagian sini. Kita akan tuliskan dia sebagai 700 plus ni. Plus apa? 0 0 plus 3. Okay. So, ini nombornya. Ataupun memandangkan ini adalah 0 0. Kita tak tulis pun tak apa. So, dia akan jadi 700. Okay. Atau plus 3. Kita tulis ini saja pun boleh. Cara macam ini pun boleh. Cara macam ini pun boleh. Okay. Okay kelas. So kita dah pergi teacher dah buat introduction, pengenalan tentang partition numbers. Kemudian teacher dah tunjukkan some example, beberapa contoh untuk kefahaman semua. Dan kita buat simple practice tadi, ada beberapa latihan yang kita buat dan kita semak semula. And the last one is about DIY, do it yourself. So teacher nak semua orang teacher bagi masa 5 minit. So untuk jawab soalan page 17, let's answer. Partition these numbers A, B, C and D. So I give you 5 minutes to complete the questions.
Alright, are you done? Alright, so kita akan semak jawapan sama-sama. Okay, sama ada betul tak apa yang kamu buat. Okay, so the first one is 297 and dia sudah kita partitionkan, and this number, kalau kita tengok kat sini ada perkataan hundreds, maknanya suruh partitionkan dalam bentuk place value. Okay, ikut rumah masing-masing. So, sama je caranya. Yang pertama ialah kita kena buat rumah masing-masing. Kita akan buat rumah masing-masing. Okay, so kita ada rumah ones. Okay, kita ada rumah tens dan juga kita ada rumah 100. Okay, so kita akan bahagikan setiap mengikut nombor rumah masing-masing. That is number 1, number 2, number 3. So sama dekat sini 1, 2, 3. So 7 akan pergi rumah number 1. 9 akan pergi rumah number 2 and 2 akan pergi rumah number 3. Okay, so macam mana nak tulis jawapannya? Okay, so case value-nya dia akan jadi seperti ini. Okay, 2 apa? 200 plus 9 apa? 9 tens plus 7 apa? 7 ones. Okay, so semak jawapan masing-masing. Okay, di sini kalau ikut contoh dia dah bagi 200, so sama dengan kita 200, 9 tens plus 7 ones. Okay, kalau jawapan sama macam teacher, boleh tanda right. Okay, very good. Now, we go to the next question, that is a 605. Okay, so sama juga caranya. Kita pecahkan dia mengikut rumah masing-masing. That is rumah ones. Kemudian kita ada rumah tens. Dan kita ada rumah 100. Okay, so sama. Nomborkan masing-masing punya rumah. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Okay, number 5 pergi kat rumah number 1. Number 0 pergi kat rumah number 2. And number 6 pergi kat rumah number 3. Okay, so macam mana kita nak tulis place value dia? Berdasarkan place value dia, partitionnya ialah kita mula dengan 6. 6 apa? 600 plus 0, 10 plus 5, 1. Okay, semak jawapan masing-masing. Sama tak dengan teacher? Sama, tandakan right. Okay, very good. Next, question C, there is a 814. So kalau kita tengok kat sini, dia dalam bentuk nombor, bukan dalam bentuk perkataan macam ni. So dia nak partition dalam bentuk digit value. So kita buat cara yang sama juga. Pecahkan kepada 3. Okay, jangan lupa. Okay, ikut rumah yang pertama ni kita panggil dia ones, kedua ni panggil tens, dan yang ketiga kita panggil 100. So teacher dah ajar last week tentang digit value. Macam mana tips yang teacher bagi. Kalau dekat rumah ones, ada tak zero dekat belakang sini? Tak ada zero. Okay, dekat rumah ten ada tak zero kat sini? Ada. Ada berapa? Ada 1 zero. Okay, manakala kat rumah 100 ada tak zero kat belakang ni? Ada lah, teacher dah ajar. Ada 2 zero. Okay, so ini tips nak bagi senang ingat. So kita akan pindahkan dia ikut rumah masing-masing. 1, 2, 3. So macam mana caranya? 4 pergi kat tempat rumah 1. 1 pergi kat rumah nombor 2. And 8 pergi kat rumah nombor 3. Okay, sekarang kita nak masukkan yang warna merah ni, 0, 0 ni. Dekat 4 ada tak 0? Tak ada. Jadi tak perlu tambah apa-apa. Dekat 10 ni ada tak 0? Ada. Tambah 1 0. Dekat 100 ada tak 0? Ada 2. So tambahkan 2. Okay, so jadi macam mana kita nak tulis? So jawapannya akan jadi
digit value-nya. Okay, so kita akan mula dari depan sini. 800 plus 10 plus 4. Okay, so ini jawapannya. Kalau sama, bila tanda right. Okay, very good. And the last one, that is 930. Okay, sama juga caranya. Ini dia nak dalam bentuk digit value. So kalau kita dalam soalan pun dia dah bagi sini 30. Okay, so maknanya dia nak dalam bentuk digit value. Kita ada ones, kita ada tens, and kita ada 100. Kemudian kita ada ones ni, ada tak zero? Tak ada zero. Dekat 10 ada tak zero? Ada satu zero. Dekat 100 ada tak zero? Ada 2 zero. Alright. Okay, so kita masukkan ikut nombor rumah masing-masing. 1, 2, 3. So 0 akan masuk dekat rumah number 1, tulis 0. 3 akan masuk kat rumah number 2, tulis 3. And 9 akan masuk kat rumah number 3, that is a 9. Okey, sekarang kita nak tengok 0 dia. Kat sini ada 0 tak? Tak ada. Jadi tak perlu letak apa-apa. 3. Ada tak 0 di belakang kat 10 ni? Ada. Ada 1. Okey, 9. Ada tak 0 dekat 100? Ada 2. So, tuliskan 2. So, macam mana nak tulis jawapannya? Dia akan jadi partition for 930 dalam bentuk digit value. Dia akan jadi 900. Okey, mula dari depan sini. Plus 30 plus 0. Okey, ingat tadi saya kata kalau nombor 0 tak tulis pun tak apa. Okey, kita juga boleh tulis dia 900 plus 30. Okey, so kalau tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Ada 0 ni. Macam ni pun boleh atau macam ini pun boleh. Okey. Okay, so saya harap semua orang boleh faham, okay, apa yang kita belajar hari ini. Dan so at the end, apa yang teacher nak semua orang dapat, so boleh capai. Jadi semua orang boleh faham dan boleh buat, boleh partitionkan all the numbers according to place value or digit value. So your some extra exercise, latihan, teacher nak semua orang buat dalam buku activity page 10 and page 11. Okay, so semua orang boleh buat latihan pada muka surat 10 dan muka surat 11. Okay, so teacher juga minta, so everybody must complete your work from page 1 in your activity books. So dari page 1 until now, page 11 page 1 until page 11, because teacher akan collect all the books, activity book, on this Friday. Okay, teacher akan kutip buku on this Friday. So teacher harap semua orang boleh siapkan buku activity until page 11. Alright class, so that's it for today, and kita jumpa lagi besok. Alright, so bye.